Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini dapat lagi kita berkumpul pada tahun 2021 untuk sesi PDP kita yang pertama, Pendidikan Syariah Islamiah. Dan saya harapkan semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan kita dapat meneruskan pembelajaran lah setakat mana yang kita mampu, insyaAllah dipermudahkan urusan kita semua. Okey, baik. Pada sesi 2021 ni kita akan mulakan dengan silibus baru. Tahun lepas dah berakhir 2020, buku lama. Ini adalah buku baru, buku Pendidikan Syariah Islamiah versi 2021 KSSM. Okey, kita pergi kepada tajuk pada tahun ini 2021 ni telah bermula silibus baru. Kita tak ada dah permulaan dengan akidah, fiqh. Jadi permulaannya adalah ayat hukum. Bidang pertama yang dibahaskan dalam sesi 2021 ialah ayat hukum, iaitu menjauhi riba, pengurusan harta anak yatim, mempertahankan agama dan negara, nasab anak angkat. Okey, hadis hukum pula, tajuk yang dibahaskan adalah menjauhi arak, hukuman zina, menjauhi jenayah, bunuh diri, menjauhi perlakuan ganas dan menjaga maruah diri, serta wakaf. Okey, bagi bidang usul fiqh pula, tajuk yang dibahaskan adalah am dan khas, sama juga seperti tahun lepas. Tajuk ni ada mutlak dan muqayyad dan juga nasah. InsyaAllah. Dan untuk fiqh tahun ini kita bahaskan berkaitan dengan perkahwinan menurut Islam, pembubaran perkahwinan menurut Islam, jenayah menurut Islam. Dan bidang sejarah perundangan Islam ialah Mahkamah Syariah di Malaysia. Dan tajuk tamadun Islam pula hanya dua sahaja, iaitu zaman Bani Abbasiyah dan zaman Bani Uthmaniyah. Okey, baik. Untuk tajuk yang pertama pada hari ini, saya rasa kita tak perlu buang masa lah, ya. Jadi kita terus dengan belajar dan kita ambil manfaat lah, belajar dan buat latihan insyaAllah waktu PKP ni. Jadi tajuk yang pertama ialah berkaitan dengan menjauhi riba. Menjauhi riba. Kita tengok apa sebenarnya perkara yang perlu kita belajar dalam tajuk ni. Yang pertama sekali, menyatakan tuntutan hukum daripada ayat 278 hingga 280 surah Al-Baqarah. Yang kedua, menerangkan sebab nuzul ayat 278 hingga 280 surah Al-Baqarah. Menghuraikan istinbat hukum berdasarkan lafaz daru, menjelaskan konsep takwa dan riba, menilai kepentingan sifat takwa dalam menjauhi amalan riba, mencadangkan tindakan yang sesuai dengan tuntutan ayat hukum untuk diamalkan dalam kehidupan. Okey, kita tengok ayat surah yang mana menjadi ayat hukum dalam tajuk menjauhi riba ni. Ni memang selalu kita baca dan memang selalu kita dengar tentang ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Okey, baca erti dia. Okey, insyaAllah semua ada nampak kan slide ni? Boleh kita baca sama-sama dan kita tengoklah. Okey, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah saki baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang.
Itu jika benar kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melakukan perintah meninggalkan riba, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi, dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu ialah pokok asal harta kamu. Kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga lapang hidupnya. Dan jika kamu sedekahkan hutang itu adalah lebih baik untukmu. Kalau kamu mengetahuinya, pahalanya amat besar akan kamu dapati kelak. Okey. Jadi kita tengok tuntutan hukum daripada ayat ni, dalam ayat tersebut ialah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan yang pertama sekali orang beriman perlu bertakwa dan meninggalkan riba. Jika ada sakit-baki riba yang terdahulu hendaklah dihapuskan. Tetapi jika mereka melanggar perintah Allah, ia dikira memulakan peperangan dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ia merupakan perintah yang jelas. Okey. Tuntutan yang kedua, orang yang bertaubat sesudah itu akan diampunkan oleh Allah dan mereka boleh mengambil harta modal mereka. Ketentuan ini ditetapkan supaya tidak berlaku kezaliman. Okey. Yang ketiga pula, jika ada orang yang berhutang dalam kesempitan, berilah mereka masa untuk membayarnya. Jika disedekahkan hutang tersebut kepadanya, itu adalah lebih baik jika manusia mengetahuinya. Okey, ni semua tuntutan hukum. Dan yang ketiga ni sangat menariklah bagi kita semua. Sebabnya dia beritahu Allah galakkan kita jika ada orang yang berhutang dalam kesempitan. Waktu pandemik ni kan orang dalam kesusahan. Jadi berilah mereka masa. Beri mereka masa yang pertama untuk membayar. Dan kalaulah tak mampu lagi nak bayar, sebaik-baiknya kita sedekahkan saja. Sebab lebih baik kita membantu, lebih besar pahalanya. Jadi kita mempunyai ihsan, kita mempunyai belas kasihan. Jadi apa yang Allah gariskan ni sangat besarlah kelebihannya. Kalau kita mampu buat begini, insya-Allah kita dapat menjadi insan yang bertakwa. Okey, sebab nuzul. Sebab nuzul, sebab yang apa sebenarnya yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW sehingga turunnya ayat ni. Itu sebab nuzul. Sebab turunnya ayat ni kenapa? Di sebalik kisah ni. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa Bani Amru meminta keizinan daripada Gubernur Mekah untuk mengambil sakibaki harta riba daripada Bani Mughirah setelah riba diharamkan. Apabila berita tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun ayat ini. Maksudnya kisah apa ni? Kisah sahabat. Bani Amru minta keizinan daripada Gubernur Mekah nak ambil semula sakibaki harta riba daripada Bani Mughirah. Setelah riba diharamkan. Apabila berita tu sampai kepada Rasulullah SAW, turun ayat ni. Ayat ni mengatakan apa tadi yang kita belajar tadi? Orang yang beriman, bertakwalah dan tinggalkan sakibaki riba. Jika benar kamu orang yang beriman, jangan ambil lah, jangan ambil riba. Okey. Itu dia. Okey, baik. Kaedah istinbat. Okey, kaedah istinbat di sini dibuat ayat. Tapi kalau dalam menjawab soalan, kena ingat semua pelajar, kita keluarkan poin dia satu persatu. Biasanya jawapan untuk kaedah istinbat hukum merangkumi 4 markah. Jadi yang pertama sekali adalah lafaz. Yang kedua, fi'il. Fi'il apa sebenarnya? Perintah atau larangan. Yang ketiga, hukum. Yang keempat, apa sebenarnya yang perlu dilakukan jika lafaz daru tu. Apa yang terkait dengan lafaz daru? Kesimpulan dia lah lebih kurang. Okey. Ulama mengistinbatkan hukum ayat di atas berdasarkan lafaz daru. Iaitu fi'lul amri yang menunjukkan perintah wajib. Itu dah 2 poin dah.
untuk meninggalkan amalan riba dalam harta. Oleh itu, wajib membersihkan harta daripada sebarang unsur yang mengandungi riba. Jadi hukumnya wajib membersihkan harta daripada sebarang unsur yang mengandungi riba. Okey. Okey, dan seterusnya kita pergi pula konsep takwa. Okey, konsep takwa dan riba. Okey, pengertian takwa dari segi bahasa adalah takut. Takut. Pengertian riba adalah takut. Ittaqullah. Ya. Takut. Pengabdian secara menyeluruh. Itu istilah. Pengabdian secara menyeluruh bagi seorang hamba kepada Allah berasaskan 4 faktor, iaitu takut, harap, sabar dan syukur. Ada 4 perkara. Jadi kalau diminta menjawab soalan, perlu ada dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Takut dengan siksaan Allah jika melanggar batas-batas ketetapan, sentiasa mengharap rahmat dan nikmat kurniaannya, sabar dengan segala ujiannya dan bersyukur dengan semua kurniaannya. Pengabdian yang menyeluruh melahirkan kepatuhan terhadap semua suruhan dan larangan Allah. Inilah peringkat tertinggi pengabdian terhadap Allah, sehingga mampu menjauhkan diri daripada sebarang maksiat seperti riba. Penting sangat takwa ni, sangat penting. Kalau kita tak ada perasaan takut melakukan sesuatu perkara, itu yang berlaku berbagai maksiat. Itu berlaku berbagai gejala. Contohnya mencuri. Kita tak takut, kita tak ada takut dan kita tak ada perasaan ihsan. Bahawasanya Allah melihat apa yang kita lakukan. Jadi takwa ni memang perlu kita tanam dan perlu kita semai dalam diri kita, bahawasanya Allah sentiasa merhati kita. Jadi bila kita nak melakukan satu perkara, kita ingat. Kita ingat dan kita takut. Perlu ada. Hatta di rumah pun. Di rumah mungkin tiadalah pergaulan dan sebagainya. Namun gadget kita, bagaimana kita menguruskan. Kalau kita ada rasa takut, gadget kita tahu perkara yang baik, perkara yang buruk. Jadi kita tinggalkan yang buruk dan kita buat yang baik. Dalam gadget tu kan pelbagai application yang mungkin boleh merosakkan akal kita bila melihatnya. Jadi kita tutup, kita tak lihat. Kita sendiri yang mengurus diri kita. Yang terutama antum lah yang dah kata 5 ni, rasanya dah matang untuk memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Situ diingatkan kepada kita. Okey, baik. Di sini surah Ali Imran ni. Surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Allah dah ajar dah pada kita. Jangan kita makan riba, kemudian dengan berlipat ganda, dan hendaklah kamu bertakwa. Sebab kalau kita rasa bertakwa, kita rasa takut pada Allah, kamu akan berjaya. Allah dah bagi dah caranya, apa yang perlu kita buat untuk berjaya. Okey, pengertian riba. Riba bahasa lebih atau tambah. Apa saja yang kita suruh dapatkan lebihan duit ke, tambah keuntungan ke, tanpa memikirkan orang lain, menzalimi orang lain, itu namanya riba. Okey, istilah bayaran secara berlebihan ketika melakukan bayaran kembali terhadap sesuatu pinjaman yang diperoleh peminjam. Nanti kita tengok macam mana bayaran lebih. Contohnya kita bagi dia pinjam RM1, tapi bila nak pulang RM1.50. Itu riba. Okey? Faham Okey, baik. Okey, seterusnya kita tengok riba ni ada berapa jenis pula. Riba terbahagi kepada 2 jenis. Riba buyuk, riba jual beli, riba duyun, riba hutang piutang.
Okey, kalau dalam riba jual beli, riba nasa, pertukaran barang ribawi dengan barang ribawi lain yang punya ilah yang sama, secara bertangguh. Okey. Contoh, kita tengok contoh. Nanti tak faham kan tak tengok contoh. Okey, membeli emas secara bertangguh atau berhutang, sama ada bayaran dahulu, dapat emas kemudian, atau dapat emas dahulu bayaran kemudian. Ini selalu kita lihat ikut dalam masyarakat. Tapi hukumnya, kalau kita beli emas, kita ambil dulu emas tu, kemudian kita tak bayar lagi, kita berhutang, nanti baru bayar. Tu kira riba. Sama juga kita berhutang, sama ada bayaran dahulu, kemudian baru dapat emas. Maksud emas tak ada lagi tangan kita, kita dah bayar dulu. Itu pun sama juga riba. Jadi kalau kita nak beli emas, kita kena beli secara tunai, secara tunai. Okay, ingat tu. Okey, riba fadl, pertukaran antara barang ribawi yang sama jenis dengan kadar atau tukaran yang berbeza. Contoh, tengok contoh. Menukar 10 kilogram beras biasa dengan 5 kilogram beras basmati. Walaupun kedua-duanya beras, tetapi ia berlainan kualiti dan harga. Pertukaran mesti pada berat yang sama. Tak boleh, dalam keadaan ni tak boleh. Dia dah sama dah beras, tapi kualiti lain. Beras biasa harga lain, beras basmati harga lain. Jadi kualiti lain. Tu pun dikira riba. Contoh kita, apa yang kita nak tukar dengan kawan kita. Contoh kita ada bekas pensel. Bekas pensel kita harga RM3 je. Bekas pensel dia harga RM20. Kita nak tukar. Jadi tak boleh riba. Kecuali lah dia nak beri hadiah kepada kita. Itu lain. Tapi pertukaran yang berbeza kualiti dan kadar ni tidak boleh. Dikira sebagai riba. Okey, riba duyun, riba hutang piutang. Kita tengok riba ni. Riba jahiliah, sesuatu penambahan daripada hutang yang asal kerana berlaku penangguhan tempoh masa bayaran. Okey, contoh ni. Okey, Ahmad meminjamkan duit 1,000 kepada Mahmud untuk tempoh masa 5 bulan. Okey, tetapi jika melebihi tempoh tersebut akan didenda 200. Denda kelewatan tersebut ialah riba. Dia ambil kesempatan, dia bagi ke kawan dia duit 1,000, kemudian dia kata dalam masa 5 bulan je bayar 1,000. Kalau lebih daripada 5 bulan, kena denda. Jadi 1,200 lah. Jadi denda tu dia dikira riba. Kalau nak pinjam, dia pinjam 1,000, dia orang yang memulangkan tu 1,000 juga. Tak ada denda kita bagi kalau dia lewat tempoh tu pun. Riba fadl, sesuatu pengambilan manfaat atau penambahan tertentu yang disyaratkan kepada penerima hutang. Okey, contoh, Ahmad meminjamkan duit 1,000 kepada Mahmud dan meletakkan syarat mesti dipulangkan sebanyak 1,200. Lebihan 200 itu merupakan riba. Ni pun tak boleh. Ni orang mengambil manfaat lah ni, penambahan. Dia syarat, tapi syarat tu tak selari pula dengan syarak. Tak boleh meletakkan syarat melebihkan hutang kita berikan. Okey, insyaAllah semua faham. Dan semua kena ingatlah jenis riba ada dua. Riba hutang piutang, riba jual beli. Okey, pengharaman riba. Hukum riba haram sebagaimana firman Allah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan penjual beli, peniaga dan mengharamkan riba. Okey. Kita tengok dalam potongan ayat seterusnya. Kita tengok ayat surah Baqarah. Arti dia, dan sesiapa yang mengulangi perbuatan mengambil riba, iaitu mereka orang itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini azab. Allah bagi ancaman, Allah bagi ingatan kepada kita bahawasanya orang yang membuat riba ni akan penghuni neraka, masuk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Tu kita kena sentiasa berhati-hati dalam muamalah kita.
Okey, hukum riba juga disebut dalam hadis. Tengok hadis ni. Dia baca sikit lah. An Ubadah bin Samit qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burru wasya'ir bil sya'ir wat tamru bil tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawa'an bi sawa'in yada bi yadin fa izah talafat hazihi asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadha biyadin. Maksudnya kita bacalah arti dia. Okey. Daripada Ubadah tadi, Somit ni berkata Rasulullah SAW. Okey. Ditukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar, garam dengan garam. Pertukaran hendaklah sama berat, hendaklah serah tangan terus, tangan dengan tangan. Sekiranya berbeza jenis barang, maka jual belilah seperti yang engkau mahukan dengan tidak bertangguh. Penyerahan terus. Ini riwayat Muslim. Yang Muslim adalah riwayat yang sahih. Okey. Baik. Kita tengok takwa kelas ya semua pelajar. Takwa menjauhkan diri daripada amalan riba. Yang pertama, kepatuhan yang menyeluruh terhadap semua suruhan dan larangan Allah dalam kehidupan seharian, seperti larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua, membantu manusia supaya berlaku adil dalam sebarang muamalah, terutama bidang ekonomi, dan menjauhkan diri daripada riba yang boleh menceroboh hak orang lain. Yang keempat, menanamkan sifat zuhud dalam diri seseorang, iaitu tidak terlalu cintakan hal-hal keduniaan sehingga boleh menzalimi orang lain. Yang ketiga, melahirkan insan yang wasatiyah dalam semua aspek. Wasatiyah ni apa? Sederhana, bersederhana dalam semua aspek kehidupan, yang tidak keterlaluan sehingga boleh menindas orang lain. Okey. Kepentingan suruhan menjauhi riba. Kita tengok satu-satu. Yang pertama, amalan riba merupakan perbuatan mengambil dan makan harta orang lain secara batil dan menjadi darah daging yang haram selamanya. Melahirkan sifat tamak dan monopoli yang boleh menjejaskan ekonomi umat Islam. Menghalang manusia daripada bekerja untuk mencari keuntungan melalui usaha sendiri dengan cara yang betul. Golongan yang ditindas akan bertambah miskin, manakala yang kaya bertambah kaya dengan cara yang batil. Amalan riba menyebabkan pemusuhan dan pergaduhan dalam masyarakat yang memburukkan imej Islam. Itu sebab kenapa kita perlu menjauhi riba. Kita akan menindas orang lain. Buatan kita tu. Kita tengok pula langkah untuk menjauhi diri daripada amalan riba. Apa sebenarnya kita perlu buat? Kefahaman yang betul dalam setiap ajaran Islam, sama ada perintah atau larangan, mendorong kepada amalan yang baik dalam kehidupan seharian. Mengikuti perkembangan semasa tentang sistem ekonomi Islam. Banyak kita boleh lihat di Facebook sendiri, dan kita boleh lihat di buku-buku, dan kita boleh search lah di mana-mana tentang ekonomi Islam ni. InsyaAllah kita akan dapat info. Mematuhi prinsip muamalah Islam. Kita ada prinsip muamalah Islam, jadi kena ikutlah prinsip muamalah Islam tu. Apa yang halal, mengikut syariat Islam, kita ikut. Yang tak ikut syariat Islam, kita cuba tolak dan tolaklah. Sebaiknya mesti tolak. Sentiasa menginfakkan harta ke jalan Allah. Itu sebab bila seorang itu untuk membersihkan hartanya daripada riba, dia dituntut untuk membuat infak ataupun untuk berzakat, untuk membersihkan harta-harta riba. Okey, kita audit diri. Ni kena tanda sendiri. Okey. Yang pertama, audit diri. Riba itu haram. Betul salah? Betul.
Okey. Duit disimpan daripada sumber yang halal. Okey. Akaun simpanan dibuka di bank yang patuh syariah saja. Okey. Wang dilabur di institusi yang patuh syariah saja. Bayaran yang lebih tidak akan dikenakan jika orang yang berhutang lewat membayar hutangnya. Emas tidak boleh dibeli secara berhutang. Tidak boleh membuat pinjaman bank yang tidak patuh syariah, sama ada pinjaman kenderaan, rumah dan lain-lain. Tidak boleh memiliki kad kredit yang ditawarkan oleh sistem konvensional. Di konvensional ni kalau tak tahu, kita dah ada kat atas tadi info. Sistem konvensional ialah sistem perbankan yang mengandungi unsur-unsur riba dalam amalannya. Okey. Okey, itu berkaitan dengan audit diri. Jadi dalam buku teks ni ada latihan ya. Ada latihan. Jadi minta pelajar tengok latihan ni. Surat 11 ni ada latihan. Jawab soalan berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soalan. Okey, jadi soalan ni merupakan tugasan lah pada anak-anak pelajar. Okey, boleh salin dalam buku ataupun kertas. Kemudian jawab soalan ni. Tu jawapan pun tak apa, asalkan jawab. Kemudian mohon snap lah dia pun jawapan ni dalam Telegram nanti untuk Ustazah semak. Pastikan semua buat lah. Sikit saja ni. Okey, insyaAllah. Okey. Okey, itu saja untuk tajuk hari ini berkaitan dengan menjauhi riba. Okey, kalau ada soalan ni daripada pelajar, nanti dalam Telegram Ustazah akan buka soalan. Nanti boleh type lah. Boleh type soalan yang mungkin kurang faham dan sebagainya. Kita akan cuba jawab. InsyaAllah. Okey, untuk tajuk untuk minggu depan bersedia dengan tajuk yang kedua, iaitu pengurusan harta anak yatim. Okey, itu saja ya semua. InsyaAllah semoga beri manfaat kepada semua. Semoga terus bersemangat untuk belajar di mana-mana sahaja. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Pada minggu depan kita jumpa lagi. Dan jangan lupa siapkan tugasan yang diberi ini. Okey. Itu saja daripada saya, insyaAllah. Saya sudahi dengan tasbih kafah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.